Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin, hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini insya-Allah kita akan membaca ayat Allah Azza wa Jalla daripada surah An-Nisa ayat 57, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut walladzina amanu wa 'amilus salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajum mutahharat wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Maksudnya walladzina amanu wa 'amilus salihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kami akan memasukkan mereka ke dalam jannat, yakni taman-taman, syurga-syurga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Lahum fiha azwajum mutahharah, bagi mereka di dalam syurga-syurga itu isteri-isteri atau pasangan-pasangan yang bersih, mutahharah, yang dibersihkan, yang disucikan. Wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami akan memasukkan mereka di bawah teduhan dhil, yakni teduhan dhalila, yakni teduhan yang amat teduh, yakni deepening shade, yang begitu teduh, begitu memayungi mereka. Ayat ini Allah cerita tentang orang-orang yang Allah masukkan ke dalam syurga. Allah kata orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan saleh. Kerana syurga mensyaratkan iman dan mensyaratkan amalan saleh. Sesiapa yang beriman tanpa beramal dengan amalan saleh, dia tidak akan dapat terus memasuki syurga, melainkan dengan kurniaan Allah Azza wa Jalla. Maka syarat yang kita dengar dan kita baca dalam Al-Quran sentiasa, Allah kata amanu wa 'amilus salihat, beriman dan beramal dengan amalan saleh. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat, manusia di dalam kerugian melainkan yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Ini menyebabkan kita sentiasa tertanya-tanya di dalam hidup kita ini, sepanjang kita hidup ni, adakah kita telah berat dengan amalan yang saleh? Untuk amalan saleh, dia bukan saja amal itu nampaknya saleh, tetapi ia memerlukan niat yang benar kerana Allah. Banyak benda yang kita buat pada zahirnya saleh, tapi di sisi Allah tak diterima kerana kita ada niat-niat yang lain. Kita mungkin tak ikhlas, kita mungkin buat kerana orang, banyak benda. Hanya Allah yang mengetahui siapa hamba-Nya yang beramal dengan amalan saleh. Kemudian disyaratkan amalan itu mengikut seperti mana yang diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah janji sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, kami akan memasukkan mereka jannat. Dahulu saya dah sebut dalam banyak siri. Jannah, jan yakni satu benda yang kita tak nampak sebagai jan, sebagai jin. Jannat yakni benda yang terlitup. Apa yang melitupinya? Syurga dilitupi dengan nikmat, dilitupi dengan tumbuh-tumbuhan, dilitupi dengan kecantikan. Jannat tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ibarah ini, sentence ni, ungkapan ini kita akan tengok banyak dalam Quran. Syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai. Macam mana
kita tak boleh nak gambarkan. Sebab kerana di dalam hadis Nabi SAW menyebut, Allah kata, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh apa yang mata tak pernah tengok. Kalau sungai tu yang kita duk tengok, sungai tu kita pernah tengok. Mesti namanya sama. Mungkin keadaan itu, iaitu dari segi sifat air mengalir itu sama, tetapi realiti dan sifatnya sama sekali tidak sama. Tak macam sungai dalam dunia. Keindahannya merentasi apa yang manusia pernah lihat. Mata tak pernah lihat, telinga tak pernah dengar, dan tidak pernah terlintas dalam qalbil bashar, dalam segala lintasan manusia. Artinya kalau kita lihat manusia buat lukisan, ada yang buat kartun, ada buat suatu tempat yang indah, selagi mana pernah terlintas di dalam pikiran manusia, itu bukan syurga. Kerana dia punya keindahan itu mesti merentasi itu. Habis kenapa Allah sebut? Ia litakrib, untuk Allah mendekatkan faham kita. Tempat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai itu merentasi keindahan yang pernah kita fikir dan terlintas di dalam akal kita. Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sidang pendengar sekalian, nikmat di dunia ini, apa pun yang kita kecapi, dia tak kekal. Makan sedap lagi tak kekal, sekejap ya, antara di lidah kita sebelum kita telan masuk. Kita beli kadang-kadang beratus ringgit. Orang pergi makan daging-daging yang mahal tu ribu-ribu ringgit. Kadang-kadang naik kereta jauh pergi. Dia punya sedap dia tu, bila masuk tu, habis kita telan, habis. Isteri sama juga, ada tempoh. Hatta persetubuhan ada tempoh dia, kenikmatannya. Hatta rumah yang kita duduk yang cantik, ada tempohnya. Hari ini kita duduk seronok, besok lusa, setahun, 2 tahun. Hatta tubuh kita sihat, bukanlah selama-lamanya sihat. Berunsur masa berlalu, kesihatan kita kurang. Sentiasa kita tahu bahawasanya tidak ada yang kekal di dunia. Hatta jawatan, dapat jawatan tinggi, kita duk fikir jawatan kita tahu kita akan berakhir. Anak yang kita ada, isteri kita ada, akan berakhir. Perasaan ketakutan kepada kehilangan itu menghantui kehidupan manusia. Tapi syurga, Allah kata khalidina fiha, kamu kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Maksudnya, kalau kamu masuk syurga, kamu tak ada takut kehilangan dah syurga ni. Kot aku dah buat silap ke apa, Allah nak buang aku daripada syurga. Hal itu dah tak ada. Hal itu sudah tak ada. Ini adalah perkara yang sebab itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak ada takut pada mereka, tak ada lagi duka cita. Takut apa yang nak menimpa, duka cita apa yang lepas. Lahum fiha azwajun mutahharah, bagi mereka di dalamnya azwaj, pasangan-pasangan mutahharah. Mutahharah yakni yang dibersihkan. Dalam dunia ni kita ada wanita yang secantik mana pun wanita, dia ada haid dia buang air kecil, dia buang air besar. Tapi Allah sediakan wanita di dalam syurga ataupun pasangan. Sekali saya nak sebut, habis orang perempuan tak dapat ke?
Allah sediakan pasangan untuk kita yang mutahharah. Dia tak ada perkara ni. Kod kata isteri ni haid, hurul ain yang Allah sediakan hari ni dia haid ke, ataupun dia nak kena pergi buang air besar, air kecil, dia mutahharah, dia bersih. Ataupun bila dia berpeluh bau-bau badan dia, hal itu tak mutahharah. Quran, tuan-tuan, Nabi Allah turun padanya Al-Quran. Kalau ia merupakan ciptaan manusia, semua andaian ini tidak sampai. Mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila, dan kami masukkan mereka kepada tempat teduh dhillan dhalila yang sangat memayungi. Saya nak bagi tuan-tuan faham sebelum saya nak cerita tentang isteri-isteri di dalam syurga ataupun pasangan di dalam syurga. Kita di dunia ini apabila kita menikmati nikmat tidak sama sekalipun jenisnya macam sama. Tuan-tuan makan nasi umpamanya, gulai lain orang masak, lain rasa dia. Tuan-tuan makan, siapa yang makan durian, hari ni aku makan durian, A makan durian, B makan durian yang berbeza, nilai rasanya berbeza. Hatta kalau kita makan dua jenis makanan, walaupun jenis yang sama, kita makan dua, yang ni daripada A, kualiti A, yang ni daripada kualiti B, kita kata yang ni lebih sedap daripada ini. Kalau orang tanya kita, apa bukti dia? Kita tak boleh nak bagi tahu apa bukti dia, sebab dia duduk di lidah kita. Tolong bagi tahu apa yang menyebabkan kau rasa yang ni sedap pada ini. Kita dua-dua sedap, tapi aku rasa yang ni sedap. Tuan-tuan, saya nak cerita tingkatan nikmat. Tingkatan nikmat. Tuan-tuan sekarang duduk di dalam masjid ni. Dalam masjid ni tuan-tuan rasa sejuk, penghawa dingin yang ada, dan tuan-tuan dilindungi daripada panas. Ini teduh, zil Arab panggil. Kalau tuan-tuan duduk di luar, tuan-tuan panas, tuan-tuan ada payung, juga zil. Mungkin tuan-tuan tak berlindung bawah payung, berlindung di bawah mana-mana tempat teduh yang ada atap, juga zil. Tapi semua tempat teduh ini tak sama rasa dia. Kalau tuan-tuan duduk di bawah tempat teduh yang dipayungi oleh pokok yang menghijau, keadaan yang menghijau, bukan saja tuan-tuan rasa teduh, tuan-tuan rasa nikmat udara yang hebat. Tempat teduh juga, tapi tak sama. Kalau tuan-tuan sedut udara di Kangar, tuan-tuan pergi sedut udara di kawasan yang ada pencemaran, tuan-tuan sedut udara di kawasan hutan yang bersih, tuan-tuan sedut udara di kutub utara dan selatan yang tak tercemar, tuan-tuan akan rasai beza bagi setiap kali tuan-tuan sedut udara. Walaupun dapat bernafas juga. Itu kehidupan dunia. Apabila Allah menceritakan makan minum syurga, tempat teduh di syurga, Allah kata tak sama, ia benar-benar tak sama, walaupun namanya sama. Wa utubihi mutasyabiha, diberi sama pada nama, ia tidak sama pada hakikatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, di dunia manusia ada juga pasangan dia, tapi Allah, semua pasangan dalam dunia ni, Allah kata tak ada apa dibandingkan apa yang Allah sediakan di akhirat kelak. Kita baca Quran tentang al-hurul ain ataupun hurun ain. Quran kata wa hurun ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Wa hurun ain, asal hur, ahwa, mata ni,
Dia panggil hur. Apabila mata putih jelas, mata hitam jelas, bercelak matanya, dia panggil al-hurul ain. Allah kata hurun wa hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, seperti lu'lu' mutiara. Maknun maksudnya mutiara yang tersimpan. Allah nak cerita bagaimana wanita-wanita yang Allah sediakan di dalam syurga. Oleh kerana barangkali sebagian orang dia tak, kita pernah mengembara dalam dunia ni, kita akan tengok wanita, macam-macam jenis wanita. Dari segi kecantikannya, dari segi kesemua itu nothing. Kerana Allah Khaliq, dia pencipta. Dia kata aku sediakan benda untuk wanita, untuk ahli syurga. Dalam hadis Nabi SAW kata wala mala'athu rihan, baunya tu semerbak memenuhi ruang. Tuan-tuan pergi pakai bauan yang wangi kat dunia ni. Mungkin kalau tuan-tuan duk pakai minyak wangi harga RM5, payahlah. Tapi kalau tuan-tuan pernah pakai macam-macam jenis minyak wangi, bagus, ni ada hamba Allah bagi kat saya minyak wangi, satu jenama tak mahu sebut dah macam ni, beribu harga dah. Memang wangi ya. Minyak wangi tu tak sama. Wanita ada pakai berpuluh ribu minyak wangi. Setiap minyak wangi tu mempunyai, menjadi penarik kepada orang yang memakainya. Wangi mempunyai kesan. Nabi kata wala mala'athu rihan, wanita syurga itu memenuhi rihan. Wala nasifuha ay khimaruha ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dia punya, nanti sembang kemudian, dia punya tudung yang dipakai oleh wanita yang hur ain itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Orang beli pakaian yang mahal, tudung yang mahal, harga kadang-kadang satu-satu helai tudung punyalah mahal. Tuan-tuan pergi tengok di Paris, di London, kita kata biar betul harga ni. Mungkin isteri kita tak pakai, tapi kalau kita memperolehi isteri ataupun pasangan daripada syurga, sehelai tudungnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Apabila the creator, Allah yang menciptakan itu, yang memberitahu keindahan itu, bukan kut kawan kita dia kata hang kut tengok segak, aku tengok tak segak. Allah yang mencipta itu yang memberitahu, aku sediakan begini. Dalam surah Ar-Rahman kita baca apa? Fihinna qasiratut tarf lam yatmizhunna insun qablahum wala jan. Di syurga-syurga tu Allah sedia qasiratut tarf. Qasiratut tarf maksudnya, qasirah ni pendek, tarf ni pandangan sebenarnya. Dia tak pernah memandang mana-mana lelaki lain melainkan lelaki yang Allah cipta untuk dia saja. Qasiratut tarf lam yatmizhunna insun qablahum wala jan. Tamasa dalam bahasa Arab tidak dipecahkan mereka. Dalam terjemahan dia akan kata tak disentuh lah, tapi tak dipecah maksudnya darahnya itu tidak dipecahkan sebelum daripada itu insan ataupun jin. Maksudnya kami sediakan pada kamu pasangan-pasangan yang kamu tidak siapa pernah menyentuhnya. Quran kata tamas yatmishun, yakni dipecahkan darahnya.
insan ataupun jin. Yakni kamu yang pertama memilikinya dan dia tidak pernah memandang, melainkan hanya memandang kamu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ka'annahun al-yaqut wal marjan, dan seperti mana mereka kata yakut. Yakut ni dunia tak ada. Tuhan kena buat, Tuhan pilih perkataan yang kita faham. Yakut batu delima. Marjan asalnya maksudnya coral, yakni rubies and coral. Batu delima mungkin kita, siapa yang pernah tengok batu delima yang mahal, dia akan tahu ni. Tapi tak boleh dibandingkan, kerana yang ni Allah sediakan. Allah kata seakan-akan indahnya batu delima tu yang paling hebat. Demikianlah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut hal ini. Dalam ayat yang lain Allah kata inna ansha'nahunna insya'a. Kami jadikan mereka satu ciptaan, bukan macam wanita-wanita yang lain untuk kamu. Insya'a. Faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka itu dara-dara. Uruban atraba. Uruban maksudnya sangat manja pada suami mereka. Wa atraba, pada umur yang sebaya, yakni umur yang muda. Tuan-tuan, dalam dunia ni tuan-tuan pergi tengok orang Turki, orang Iran, orang Yahudi, kaum-kaum yang cantik, Syrian. Kita tengok, Masya Allah cantik, kulit cantik, rupa cantik, mata cantik. Allah kata itu semua tak ada apa. Yang kusediakan jauh lebih cantik untuk kamu. Ini sebahagian daripada nikmat syurga. Mungkin orang bertanya, Allah janjikan untuk orang lelaki, orang perempuan tak ada lah. Bagi orang perempuan sama macam mana yang dia kehendaki, yakni macam mana orang tu nak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kamu di dalamnya apa yang segala benda yang diri kamu teringin dan apa saja yang kamu minta. Kenapa Allah tak cerita macam mana lelaki-lelaki yang akan melayan wanita di syurga? Kerana dari segi presentation Quran, benda tu macam heavy untuk didengari oleh kaum wanita. Apatah lagi kalau dia ada suami, dia tahu isteri dia kuat ibadat, dia akan masuk syurga, dia akan dapat apa yang dia mau. Mungkin apa yang dia ingin, imajinasi dia di dunia ini merentasi apa yang suami dia fikir. Jadi semua itu akan menimbulkan satu keadaan, kalau Quran menceritakan pergaulan bagaimana wanita-wanita yang masuk syurga dilayan oleh lelaki, dari segi kesantunan kaum Arab dan juga selain Arab, kita juga cerita itu biarlah kita tahu, tapi tidak perlu disifatkan. Tetapi Quran menyebut bahawasanya mereka memperolehi apa sahaja yang mereka kehendaki. Waladaina mazid, dan di sisi kami lebih daripada itu. Ada panjang untuk kita ceritakan tentang keadaan janji Allah terhadap wanita-wanita, janji Allah tentang wanita-wanita yang disediakan bagi orang yang masuk syurga. Apapun ia merentasi segala igawan kita di segi kecantikan, dan ia memenuhi segala apa yang kita inginkan tentang wanita di dunia. Maksudnya apa saja yang pernah manusia itu terbayang tentang wanita, dia menikmatinya di syurga. Demikian jugalah wanita, kerana syurga ialah tempat di mana Allah memenuhi segala kehendak manusia. Cumanya yang tinggal bagi kita ialah
adakah kita dapat masuk syurga ataupun tak dapat masuk syurga. Allah cerita hal ni semua, dia nak invite kita supaya kita hadir ke syurga dia. Mudah-mudahan kita dapat masuk syurga, dan dia menjadikan syarat syurga seperti awal ayat tadi, amalan yang saleh. Mudah-mudahan kita beramal dengan amalan yang saleh, insya-Allah. Sekian, sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan tuan-tuan tunggu sebentar kerana kita ada untuk pelancaran perlis berzikir risalah yang akan kita berikan kepada mereka-mereka yang pengusaha-pengusaha restoran, dan kita harap di perlis ni dalam kempen kita supaya orang mengamalkan zikir. Zikir tu bukan nak amalkan menjerit-menjerit di tengah padang ke apa. Zikir yang setiap orang mengamalkan zikir dan mengamalkan adab-adab makan dan kesopanan yang lain. Dalam kempen kita ke arah hal itu, kita edarkan banyak supaya risalah-risalah atau banner-banner banting seperti ini sekurang-kurang menjadi tazkirah. Apabila orang masuk dalam kedai, dia makan, dia tengok, walaupun hadis itu biasa kita baca, sekurangnya remind dia dan remind kita untuk mengamalkan apa yang Nabi ajar daripada adab makan yang menjadi sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahibus Samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Sahibul Fadilah Tuan Haji Tajul Urus bin Abdul Hadim, seterusnya tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk waktu yang singkat ini kita akan adakan majlis pelancaran penyerahan banting oleh berzikir bagi pengusaha restoran dan juga kedai-kedai makan di negeri Perlis. Jadi seperti mana yang diterangkan oleh Datuk Mufti tadi, bahawa program ini adalah untuk kita memberikan kesedaran kepada masyarakat Perlis di negeri ini untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sediakan di kedai-kedai makan itu untuk masyarakat tahu berkenaan dengan sunnah-sunnah apabila kita nak makan lah. Jadi tanpa memanjangkan lagi bicara, saya menjemput Timbalan Mufti Sahibul Fadilah Tuan Haji Tajul Urus untuk mengiringi Sahibus Samahah Datuk Arif Perkasa Profesor Madya Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin bagi menyempurnakan simbolik perasmian penyerahan banting oleh berzikir. Madih dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik. Jadi banting yang kita sediakan di kedai makan adalah berkenaan dengan sunnah ketika makan, dan semoga kita dapat mengambil manfaat daripada banting yang disediakan, insya-Allah. Seterusnya adalah penyampaian gimik kepada 5 pemilik restoran di negeri Perlis yang kita pilih pada tengah hari ini. Sebenarnya banyak lagi lah, tapi kita sebagai gimik saja kita jemput 5 wakil daripada restoran dan kedai makan di negeri kita ini. Yang pertamanya adalah daripada restoran Kopito, iaitu Encik Muhammad Syarizan bin Senan. Dipersilakan. Kopito. Ya. Tengok kamera. Yang seterusnya adalah Encik Azwan Syami bin Dun, iaitu daripada restoran One Shah Kitchen.
Seterusnya Encik Muhammad Amin bin Ahmad Amran, iaitu daripada kedai makan Kak B nasi campur. Dekat Peladang, Bintung. Seterusnya Encik Ahmad bin Ismail daripada restoran P7 Cafe. Seterusnya Encik Afzul Farouk Baharudin daripada restoran My Cafe. Persilakan. Terima kasih diucapkan kepada Sahibul Samahah Datuk Mufti dan juga Sahibul Fadilah Timbalan Mufti di atas